Rom. Cikgu nak ulangi sekali lagi bahawa sebenarnya kamu kena, paling penting dalam sejarah kamu kena tahu tentang susunan bab. Jadi untuk sejarah tingkatan 1 kita tahu bab 1 iaitu mengenali sejarah. Bab yang kedua iaitu zaman air batu. Bab ketiga zaman prasejarah. Bab yang keempat mengenali tamadun. Tamadun ya. Bab yang kelima, tamadun awal dunia seperti Mesopotamia, Mesir Purba, Huang He dan juga Indus. Dan kali ini bab yang keenam, iaitu selepas sahaja tamadun awal tu berlakulah bab yang keenam iaitu tamadun Yunani dan tamadun Rom. Dan baru-baru ini kita telah mempelajari berkaitan dengan sedikit tamadun Yunani. Iaitu yang terletak di semenanjung Greece ni. Semenanjung Greece ni, dan kita tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan apa itu polis. Polis ni sebenarnya adalah negara kota. Dan 3 negara kota yang terkenal untuk tamadun Yunani iaitu Athens, kemudian Rom dan satu lagi iaitu berkaitan dengan Corinth. Jadi itulah yang kita telah lihat sebelum ini. Jadi kita akan lihat pada hari ini sambungan dia iaitu apakah kita kata sumbangan tamadun Yunani sebenarnya. Sebenarnya tamadun Yunani ni memang hebatlah. Sebab Yunani lah yang memperkenalkan banyak berkaitan dengan aspek-aspek pemerintahan dan pentadbiran. Inilah sumbangan yang terpenting. Jadi, kenapa? Kerana sesetengah sistem pentadbiran ini telah kekal sampai sekarang. Telah digunakan oleh banyak negara. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini terdapat 5 sistem pemerintahan. 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis ataupun negara kota, iaitu antaranya ialah monarki, kemudian oligarki, kemudian aristokrasi, kemudian tirani dan yang terakhir adalah demokrasi. Jadi setiap sistem ni mempunyai ciri tertentu dan berbeza antara satu sama lain. Kita lihat dulu perkembangan sistem demokrasi di Athens. Bagi masyarakat di Athens ini spesifik di Athens. Perkembangan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlaku melalui perubahan yang dilaksanakan bagi memantapkan aspek-aspek ini. Sebagai contoh, kita lihat kematangan politik penduduk Athens yang kemudiannya memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan pentadbirannya. Dan amalan demokrasi di Athens ni yang uniknya menjadi ikutan dan diamalkan oleh kebanyakan negara moden hingga sekarang, hingga kini. So sistem demokrasi di Athens ni melalui beberapa tahap perkembangan lah. Sebelum sistem ini diasaskan oleh Solon pada tahun 554. Sebelum itu Athens telah melalui sistem pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan juga tirani. Dan demokrasi di Athens ini diamalkan iaitu merupakan bentuk demokrasi langsung. Dan apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung bermaksud setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan juga perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar dan peraturan yang berkaitan dengan Athens. Baik. Mungkin fakta ni macam terlalu pening bagi kamu. Ada soalan tak? Cikgu bagi peluang. Ada soalan tak nak tanya? Nak tanya apa-apa silakan. Ada apa-apa nak tanya? Setakat ni boleh follow boleh follow baik, kita sambung. Athens sebenarnya seperti mana tamadun-tamadun lain kalau kita lihat di sini,
Okey, bermula dengan sistem monarki. Apa itu monarki? Baik, monarki ini ialah sistem beraja yang berasaskan keturunan. Maknanya, Athens ni bermula dengan raja. Dan raja itu, kalau raja tu meninggal dunia ataupun mangkat, maka akan digantikan oleh anak dia. Kalau anak dia, selepas anak dia akan digantikan dengan cucu dia. Cucu dia kalau kemudian digantikan pula dengan cicit dia. So ini adalah sistem raja monarki, iaitu raja yang berasaskan keturunan. Dan untuk mentadbir negara, raja akan dibantu oleh konsul. Konsul ni adalah golongan bijak pandai. Iaitu konsul ni adalah golongan-golongan pembesar, okey, ataupun menteri-menteri, okey, daripada golongan bijak pandai. Itu monarki. Dan negara kita ada monarki tak? Nak tanya kamu semua. Negara kita ada monarki tak? Ada tak sistem? Ada kan? Setiap negeri ni kalau kita lihat memang ada raja. Memang ada raja, dan raja-raja dibantu oleh para pembesar, ataupun di Malaysia ni raja-raja kita dibantu oleh menteri besar dan menteri-menteri yang lain. So itu monarki. So Athens pun sama. Dia bermula dengan monarki. Tetapi kemudian dia berpindah ke sistem oligarki. Iaitu oligarki ni ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Sebagai contoh, kalau kita lihat oligarki ni adalah di mana sistem pemerintahan yang mana menteri-menteri tadi, okey, dia adalah beberapa orang, bukan seorang, beberapa orang yang memiliki kuasa dan mereka lah yang menjalankan pemerintahan. Itu cara dia. Okey, itu oligarki. Baik. Kemudian, okey, dia berubah. Sistem ini berubah kepada aristokrasi. Aristokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan bangsawan. Ramai yang mungkin akan tanya, cikgu, golongan bangsawan ni apa, cikgu? Golongan bangsawan ni sebenarnya adalah golongan-golongan orang yang kaya, berkuasa dan berpengaruh. Golongan kaya, ada kuasa, ada pengaruh. Itu dipanggil golongan-golongan bangsawan. So, daripada oligarki tadi, Athens tadi, yang mana beberapa orang tu berkuasa, mereka ada kuasa, mereka telah menjadi kaya. Mereka telah mendapat pengaruh yang banyak. Kemudian mereka telah pun berkuasa. Maka mereka menjadi golongan bangsawan. Okey. So, pemerintahan daripada golongan bangsawan ini dikenali sebagai aristokrasi. Kenapa dipanggil aristokrasi? Kerana diambil daripada perkataan aristokrat. Aristokrat. Dan aristokrat ni bermaksud bangsawan. Okey. Baik. Jadi aristokrat, daripada aristokrasi ini, maka sistem pentadbiran di Athens sekali lagi berubah kepada sistem tirani. Tirani itu apa pula, cikgu? Tirani ni ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan yang zalim. Yang zalim dan menindas rakyat. Golongan yang zalim dan menindas rakyat, dan akhirnya pemerintahan ini ditentang oleh rakyat sendiri, maka kemudian bertukarlah sistem itu kepada demokrasi, iaitu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian ataupun melalui pilihan raya. Ini demokrasi. Yang terakhir adalah demokrasi. Okey. Baik, setakat ini faham ke tak faham? Faham. Faham ya? Cuma mungkin kamu akan kata, cikgu, macam mana nak ingat susunan dia, cikgu? Okey, sebenarnya mudah aja. Mudah aja sebenarnya. Sebenarnya begini Okey, untuk memahami susunan tu, sebenarnya kita boleh buat cerita, dan ini memang berlaku di Athens. Sebenarnya
pada peringkat awal, okey, baik, pada peringkat awal, sebenarnya apa yang berlaku adalah kalau kita lihat, mula-mula, cikgu cerita balik mula-mula, okey, Athens itu diperintah oleh raja-raja. Okey, ni raja-raja ni, monarki ni. Okey. Kemudian raja kita tahu dibantu oleh para menteri. Okey, para menteri membantu. Okey, konsul dipanggil konsul. Kemudian lama kelamaan konsul ini semakin berkuasa pula. Raja makin hilang kuasa dan juga menteri-menteri itu naik semakin berkuasa. Dan bila menteri-menteri itu naik menjadi semakin berkuasa, maka pemerintahan itu dipanggil oligarki. Baik. Kemudian dipanggil oligarki. Kemudian bila kita lihat daripada oligarki ini, okey, segolongan orang-orang yang berkuasa tadi, mereka telah menjadi kaya raya. Raja tu turun, so kemudian menteri-menteri besar ni, menteri-menteri ni, okey, semakin berkuasa dan mereka makin kaya. Bila mereka makin kaya, makin berpengaruh, makin berkuasa, apa yang berlaku? Mereka menjadi golongan bangsawan. Dan golongan bangsawan, pemerintahan oleh golongan bangsawan ini dikenali sebagai aristokrasi. Aristokrasi ni. Okey. Namun begitu, kelemahan aristokrasi adalah apa tahu? Bila golongan-golongan bangsawan ni semakin kaya, semakin berkuasa, semakin berpengaruh, apa yang akan berlaku? Mereka akan menyebabkan rakyat tertinggal. Sebab apa? Sebab yang kaya hanyalah mereka sahaja. Bagaimana dengan rakyat? Rakyat terus dalam keadaan kemiskinan. Jadi ini menyebabkan adanya pemberontakan rakyat di mana rakyat tak puas hati. Kenapa diorang ni yang kaya? Kami ni tak kaya-kaya pun. Jadi muncullah seorang daripada mereka, ketua mereka yang telah bangun menentang aristokrasi ini. Dan menentang aristokrasi ini menyebabkan aristokrasi itu turun. Aristokrasi itu turun, menteri-menteri itu turun, yang kaya-kaya ni, golongan bangsawan ni turun, dan orang yang menentang tadi telah dipilih oleh rakyat. Mereka telah bangun dan dia telah menjadi pemimpin. Dan pemimpin pada ketika itu adalah dikenali sebagai sistem apa? Sistem tirani. Di mana ada seorang diktator kat sini dan di bawah ni adalah dia punya rakyat. So diktator ni semua kuasa kat dia. Dialah buat keputusan, dialah yang buat projek, dia semua dia. Jadi bila ini berlaku menyebabkan sesiapa yang menentang di bahagian rakyat ni, sesiapa yang menentang dia, kemungkinan besar akan menyebabkan dia menentang balik rakyat itu. So ini menyebabkan rakyat ditindas. Dan dia telah melakukan kezaliman ke atas rakyat. Oleh sebab itu yang dikatakan sebagai apa tahu? Itu sistem tirani. Daripada sistem tirani, apabila rakyat tak puas hati, rakyat tadi kat bawah ni tak puas hati tak puas hati, maka mereka telah beramai-ramai menjatuhkan, menggulingkan tirani tadi, diktator tadi. Maka rakyat kata apa? Okey, kali ini kita undi. Kita akan buat pilihan raya nak pilih pemimpin. Jadi mereka pun undi. Okey, dapatlah sekelompok orang yang menang dan orang itu menjalankan sistem demokrasi. Iaitu para pemimpin dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Itu sebenarnya. Boleh faham ke tak boleh faham? Itu cerita. Boleh Okey. Baik. Cuma cikgu nak tanya, daripada banyak-banyak sistem pemerintahan ini, Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan mana? Tahu ke tak tahu? Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan yang mana? Demokrasi dengan monarki. Bagus Adib Ashraf. Kita sebenarnya mengamalkan demokrasi dan juga mengamalkan monarki. Tetapi sistem monarki kita sedikit unik, iaitu kita menggunakan sistem raja yang berperlembagaan.
Raja yang ada undang-undang di atas dia. Raja tak berkuasa mutlak. Di negara kita, raja tak berkuasa mutlak. Raja still kena ikut ada undang-undang di atas dia. Jadi raja pun kena ikut undang-undang. Dan kemudian para pemimpin seperti Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita kan, menteri pelajaran ke menteri-menteri yang ada dekat Dewan Rakyat tu, dekat parlimen tu, itu semua dipilih melalui pilihan raya ataupun melalui pengundian. Jadi itu dipanggil demokrasi. So kita bila fikir balik kan, kat mana Malaysia belajar demokrasi ni? Sebenarnya Malaysia belajar demokrasi ni daripada demokrasi Athens lah. Daripada Athens ni. Nampak tak? Sebab itu kita kena belajar tentang sistem demokrasi ini. So di tamadun Yunani, di Athens mengamalkan sistem demokrasi. Baik. Kemudian kita lihat pada zaman pemerintahan Pericles, kalau kita lihat di sini pada zaman pemerintahan Pericles, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat. Mereka mementingkan kuasa rakyat untuk memantapkan sistem demokrasi. Walau bagaimanapun demokrasi menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philip yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi. Baik, untuk pengetahuan kamu dan penambahanlah, Raja Philip ni, yang menguasai Yunani ni, yang telah kalahkan Yunani ni, Raja Philip ni adalah orang Macedonia. Dan Raja Philip ini adalah bapa kepada Alexander the Great. Raja Philip ni. Raja Philip ni adalah bapa kepada Alexander the Great. Who's Alexander the Great? Alexander the Great adalah orang yang telah memimpin tentera-tentera Yunani ni untuk apa? Menguasai dunia. Hampir 2/3 pada zaman itu telah dikuasai oleh Alexander the Great sampailah ke India. Sampai ke India dia punya tanah jajahan dia. Hebat Alexander the Great tu. Baik. So kita lihat ni, inilah dia Solon, iaitu Solon ialah orang yang telah mencipta, mengasaskan sistem demokrasi, dan inilah Pericles, yang memberi penekanan kepada kuasa rakyat. Pericles iaitu penekanan pada kuasa rakyat. Di Malaysia, dibandingkan di Malaysia sistem demokrasi kita dilaksanakan melalui pilihan raya yang memilih wakil-wakil rakyat. So sistem pilihan raya di Malaysia bermula pada tahun 1951 dan diamalkan sehingga kini. Ya, Aisyah kini. Ya. Baik. Ini gambaran gambaran amalan demokrasi. Ya, betul. Ini adalah amalan demokrasi. Kalau kita lihat bagaimana amalan demokrasi? Demokrasi kalau di Malaysia, mereka ramai-ramai duduk di parlimen dan berbincang. Kita nak buat dasar, kita nak buat undang-undang baru. Ingat tak? Undang-undang COVID. Undang-undang COVID di mana apa? Sesiapa yang tak pakai face mask, sesiapa yang tak menjaga penjarakan sosial, sesiapa yang tidak scan pada MySejahtera itu akan didenda RM1,000. Siapa yang buat undang-undang kena denda RM1,000 tu? Yang buat undang-undang yang mengenakan denda RM1,000 itu adalah ahli-ahli parlimen. Mereka lah yang buat undang-undang itu. Begitu juga di Athens. Di Athens, mereka tak ada parlimen. Tapi mereka duduk beramai-ramai macam ni. Kamu nampak mereka duduk beramai-ramai nanti, dia orang bincang. Dia bagi tahu, sebenarnya kita nak buat undang-undang baru. Contohlah cikgu kita nak buat undang-undang baru ini apa semua. Jadi dia kan, kita buat undang-undang baru. Jadi mereka, ada yang setuju tak? Setuju tak nak buat undang-undang baru? Macam tu. Jadi dia akan bertanya kepada orang ramai di Athens ini. Ini cara dia. Baik. Di Athens, kalau kita lihat, apakah ciri-ciri demokrasi di Athens? Baik, dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens, badan tertinggi ialah Dewan Perhimpunan, di bawahnya pula terdapat majlis, magistrate
dan juga juri. Nampak tak? Di sini kita nampak bahawa okey, yang paling atas adalah Dewan Perhimpunan. Okey, di bawahnya ada majlis, magistrate dan juga juri. Apa tu cikgu? Ramai kata apa tu cikgu? Tak faham. Okey, jom kita tengok. Baik. Keanggotaan dan fungsi anggota-anggotanya dan juga apakah fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens ni. Okey. Dewan Perhimpunan yang diwujudkan di Athens ni merupakan badan pentadbiran yang paling tinggi. Dalam dewan ini, setiap warga negara Athens, setiap rakyat Athens boleh mengemukakan sebarang pandangan mereka berkaitan dasar-dasar pentadbiran yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa hal ini menimbulkan perasaan kebersamaan. Perasaan kebersamaan dalam kalangan warga negara Athens sehingga mereka sanggup mengorbankan diri demi Athens. Maksudnya apa? Athens ni, semua rakyat dalam dewan ni, semua rakyat yang lelaki boleh masuk dalam dewan tu, kemudian bagi pandangan, bagi pendapat mereka. Contoh, kalau katakan dalam Dewan Perhimpunan tu, so ada menteri ataupun ada ketua-ketua pentadbir, dia kata apa? Kita sekarang ni sedang menghadapi COVID-19 sekarang ni. Jadi apakah yang perlu kita buat? Sila berikan cadangan. Dia tak tanya kepada ahli parlimen, ahli dewan, malah diberikan peluang kepada rakyat-rakyat Athens. Ada yang kata, saya mencadangkan supaya kita semua perlu memakai face mask. Bagaimana yang lain? Setuju ke tak setuju? Setuju. Okey, kita terima cadangan itu. Yang lain, saya cadangkan pula. Orang yang lain pula, saya cadangkan pula supaya kita akan amalkan penjarakan sosial. Penjarakan sosial. Berapa meter tu penjarakan sosial? Penjarakan sosial sebanyak setiap seorang tu 1 kilometer. Bapak jauh, 1 kilometer. Pendekkan sikit boleh? Pendekkan sikit bolehlah. 100 meter. Jadi pendekkan sikit 100 meter. Still jauh lagi. Kalau nak berniaga susah, 100 meter nak kena jerit-jerit. Tak apa, kita pendekkan lagi kepada 5 meter. Macam itulah. Jadi mereka berbincang tentang undang-undang di mana? Di Athens. Tak apa Lily. Tak apa. Jadi itulah dia menyebabkan apa? Ada perasaan kebersamaan. Maknanya sama-sama nak membangunkan negara Athens pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat Dewan Perhimpunan ini mempunyai kuasa kawalan terhadap pentadbiran dan menetapkan, maknanya menetapkan atau memutuskan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Dan Dewan Perhimpunan juga mempunyai kuasa untuk memutus dan mengeluarkan deklarasi peperangan. Wow. Athens dulu, kerap negara-negara kota tamadun Yunani ni seperti Athens, Korin, Sparta kan, mereka ni sering berperang antara satu sama lain. So peperangan itu bukan simply jom kita berperang, tak ada. Diorang kena bincang dalam Dewan Perhimpunan. Kemudian Dewan Perhimpunan kata apa? Memandangkan Sparta telah cuba untuk menyerang kita, maka apa kata kita semua menyertai peperangan, kita menentang Sparta. Jadi diorang pun ambil persetujuan. Saya setuju. Kami bersedia. Jadi dia pun kata apa? Kita keluarkan satu deklarasi peperangan, iaitu deklarasi ni maksudnya perisytiharan peperangan. So dia keluarkan satu deklarasi peperangan, dia tulis kita akan berperang. Bagi tahu kepada semua rakyat, kita telah mengisytiharkan, Dewan Perhimpunan isytiharkan perang terhadap Sparta. Jadi kita lihat di sini tanpa deklarasi ini, tanpa perisytiharan ini, Athens tidak akan terlibat dalam mana-mana peperangan. Hebat tak hebat kan? Nak berperang pun
ajak ramai-ramai. Okey. So inilah fungsi Dewan Perhimpunan. Selain daripada itu, Dewan Perhimpunan juga berfungsi sebagai mahkamah orang awam. Mahkamah orang awam ya. Di mana keadaan ini menyebabkan setiap warga negara, setiap rakyat yang mempunyai masalah boleh buat aduan kepada Dewan Perhimpunan. Terutamanya kes-kes yang besar yang tidak dapat diselesaikanlah oleh badan pentadbiran yang lain. Jadi nampak fungsi Dewan Perhimpunan, iaitu Dewan Perhimpunan adalah tempat di mana warga negara Athens boleh mengemukakan sebarang pandangan. Juga Dewan Perhimpunan ada kawalan untuk memutuskan pelbagai dasar, dan juga Dewan Perhimpunan berfungsi sebagai mahkamah orang awam. Jadi kalau kita nak numberingkan dia, kita lihat ini satu, di mana tempat rakyat boleh mengemukakan sebarang pandangan. Kemudian ini adalah kuasa dia yang kedua, iaitu Dewan Perhimpunan ada kuasa untuk memutus atau mengeluarkan perisytiharan atau deklarasi peperangan. Dan yang ketiga, yang ini iaitu menjadi mahkamah orang awam. So ada 3 fungsi Dewan Perhimpunan. Okey. So kita lihat di sini, selain daripada itu, fungsi Dewan Perhimpunan berperanan melantik ahli majlis sebagai sistem pentadbiran yang wujud. Ini Dewan Perhimpunan ya. Ramai orang-orang kat situ. Kemudian menggubal undang-undang. Dewan Perhimpunan menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Dan yang ketiga, membuat deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan Athens. Itu di Athens. Inilah dia fungsi Dewan Perhimpunan. Nampak tak? Kat tengah tu ada menteri. Okey, dia akan menyuarakan. Okey, apa lagi? Siapa lagi? Ada apa-apa pendapat tentang ini? Ini dipanggil demokrasi. Okey. Baik. Setakat ni boleh faham? Cikgu laju sangat ke? Boleh faham tak? Tak tahu tanya? Boleh. Tak apa. Boleh tak tahu tanya minum dulu air McDonald. Alright. Okey, itu fungsi Dewan Perhimpunan. Okey, kalau kita lihat siapa yang boleh menyertai Dewan Perhimpunan ni cikgu? Okey, di Athens Dewan Perhimpunan, untuk anggota-anggota Dewan Perhimpunan, anggotanya terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Ini adalah kita kata sebagai apa tahu? Sebagai memang daripada zaman tamadun Mesopotamia tamadun Mesopotamia memang kebiasaannya kuasa-kuasa diberikan kepada orang lelaki je. Orang perempuan secara umumnya diberi tumpuan khas untuk menjaga rumah, untuk menjaga dapur, untuk memasak, menjaga anak-anak. Itu pada zaman dahulu. Pemerintahan memang diberikan kepada warga negara lelaki je. Zaman sekarang lain kan? Zaman sekarang lelaki pun bekerja, perempuan pun bekerja. Lelaki menjadi menteri, perempuan pun jadi menteri. Tapi dulu lelaki je. Perempuan duduk rumah. Jadi kalau kita tanya ramai perempuan kat sini ni, nak tanya ramai perempuan kat sini suka nak jadi orang yang bekerja ke ataupun menjadi seorang yang duduk di rumah aja? Wahai wanita-wanita. Lah, saya tak marah. Ada yang kata nak kerja. Boy nak kerja, maknanya nak cari duit sendirilah ya. Ramai yang nak bekerja, nak cari duit sendiri. Bagus. Bagus juga Baik. Itu keanggotaan Dewan Perhimpunan, iaitu terdiri daripada lelaki sahaja, dan setiap warga negara ini berpeluang memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun sahaja. Kemudian mereka akan buat pilihan raya barulah untuk mencari warga negara yang memegang jawatan-jawatan itu. Kemudian mereka bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Cikgu nak tanya, apa itu bersidang?
Apa itu bersidang? Sidang media. No. Apa itu bersidang? Sidang media, okey. Tapi sidang media adalah sejenis sidang. Apa itu bersidang? Baik. Bersidang, berkumpul, yes. Sama ada bersidang tu ialah berkumpul ataupun bermesyuarat. Berkumpul atau bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Untuk membincangkan banyak perkara lah. Sebab itu dikatakan bersidang. Dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan. Semua warga negara memanglah boleh. Sebab apa? Sebab kita belajar hari tu kan, takkan semua warga negara Athens ni boleh masuk ke dalam Dewan Perhimpunan, cikgu? Kan? Besar ke Dewan Perhimpunan dia? Baik. Okey, satu maklumat berkaitan dengan tamadun ini ya. Okey, kalau kita lihat sebelum itu, okey, yang ini. Nampak tak? Bahawa penduduk Athens, okey, penduduk Athens seramai 40,000 orang je. 40,000 orang tu ramai mana? 40,000 orang tu sebenarnya macam besar Shah Alam je lah. Macam bandaraya Shah Alam. Itulah Athens. Dengan penduduk dia 40,000 orang. Lebih kurang lah, lebih kurang. 40,000 orang. Kalau kita bahagi dua, okey, separuh lelaki, separuh perempuan. Okey, tinggallah 20,000 orang. Kan? Tinggal 20,000 orang. So perempuan memang tak boleh masuk Dewan Perhimpunan, tinggallah 20,000 orang yang boleh masuk Dewan Perhimpunan. 20,000 orang tu pula kita kena bagikan pula kepada apa? Kepada kanak-kanak, kemudian kepada warga emas dan juga orang dewasa. Yang boleh mungkin kat situ separuh lagi. Daripada 10,000 jadi 5,000 orang. So 5,000 orang. Yang lain-lain tu dah potong menjadi apa? Menjadi warga emas dan juga kanak-kanak. So 5,000 orang. 5,000 orang itu sebenarnya agak-agak boleh tak untuk masuk ke dalam Dewan Perhimpunan? Boleh tak agak-agaknya? Boleh. Stadium Shah Alam tu pun 80,000. Stadium Shah Alam 80,000. Ini setakat nak masuk 5,000 orang. Jadi sebab itu kita fikir, Athens ni tak besar mana. Athens ni besar Shah Alam je. Sebab itu semua warga negara lelaki boleh join masuk dalam Dewan Perhimpunan. Sebab bilangan dia tak ramai. Jadi itulah yang berlaku kepada Dewan Perhimpunan. Kenapa Baik. perempuan tak boleh? Bagus Aisyah, soalan Aisyah. Kenapa perempuan tak boleh? Baik. Sebenarnya ini adalah satu tanggapan dan tradisi bagi orang-orang tamadun awal dulu sampailah kita kata mungkin sampai sekarang ada lagi kot, di mana satu tanggapan bahawa orang perempuan memang selayaknya ataupun orang perempuan memang tak perlu menjadi pemimpin. Orang perempuan harus dipimpin. Sebab itu orang perempuan elok ditugaskan kerja di mana? Di rumah. Jaga anak, jaga rumah tangga, kemudian jaga makan minum, pakaian semua. So itu memang daripada tamadun Mesopotamia lagi. Sampailah sekarang pun ada lagi. Jadi itulah. Golongan tua-tua lah. Tapi sebenarnya bagi cikgu, statement tu betul. Bagi cikgu, kalau perempuan ni duduk di rumah, okey, lebih baik daripada bekerja di luar. Bagilah kerja-kerja tu pada orang lelaki. Orang perempuan ni rasanya lebih baik duduk di rumah lah. Sebab apa? Lelaki dia jual kuih je macam mana? Sebenarnya, kalau lelaki dia jual kuih sekalipun, pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab paling penting adalah usaha. Usaha. Itu je. Isteri boleh membantu. Dengan cara membantu suaminya bekerja. Itu boleh. Tapi sebaik-baiknya bagi cikgu, tak eloklah. Macam kamu lah. Cikgu nak tanya kamu kamu lagi suka mak kamu kerja ke? Kamu lagi suka mak kamu duduk rumah je? Duduk rumah, mana satu? Duduk rumah.
Aisyah Kimi kata duduk rumah. Yang lain macam mana? Kamu suka mak kamu kerja luar ke ataupun suka mak kamu duduk rumah? Kan? Kebanyakan pelajar akan Kalau suka. mak kerja lagi susah nanti. Ya, duduk rumah. Betul. Sebab kalau mak duduk rumah, okey, rumah akan kita kata kemas, rumah akan bersih, rumah akan sentiasa ada makanan. Kalau kamu suka mak kamu kerja, okey, terpulanglah. Kan? Tapi itulah yang berlaku. Okey, tak apa. Mana-mana pun okey. Mana-mana pun okey ya. Baik. So kalau kita lihat di sini, selain daripada 3 tadi, tugas-tugas Dewan Perhimpunan, kan? Mak saya tak boleh tak buat kerja, semua benda nak buat. Okey. Baik. Perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antara bangsa kedua-dua belah pihak. Itu juga dilakukan oleh Dewan Perhimpunan. Kemudian Dewan Perhimpunan juga membincangkan hal-hal keuangan dan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens. Maknanya hal keuangan dan hal percukaian juga dibincangkan dalam Dewan Perhimpunan ini. Juga Dewan Perhimpunan ini menerima duta, ambassador ataupun duta dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Jadi ini tugas Dewan Perhimpunan yang memang berat dan banyaklah. Dan sebab itu kalau kita lihat, tidak ada wanita yang ada di dalam Dewan Perhimpunan. Semuanya lelaki. Baik. Dewan Perhimpunan. Kita dah tahu tugas-tugas dia. Okey, Dewan Perhimpunan dah tahu tugas-tugas dia. Kemudian kita nak lihat ada satu lagi di bawah tu, iaitu Dewan Perhimpunan terdiri daripada majlis. Apa itu majlis? Majlis ni merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting berkaitan pemerintahan dan pentadbiran. Dan badan ini kadang-kala dikenali sebagai Majlis 500. Kenapa 500? Sebab kita lihat keanggotaan dia, ahli dilantik oleh Dewan Perhimpunan dan ahlinya ada 500 orang. Ahlinya dalam majlis ni ada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun, dan ahli sebanyak 500 orang ini kemudiannya akan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang. Jadi kalau kita lihat, pemilihan pengerusi dilakukan pada setiap kali persidangan diadakan. Dan apakah fungsi majlis? Apakah tugas majlis? Majlis ni, tugas dia sebenarnya apa tahu? Iaitu melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan, satu. Kemudian ahli-ahli majlis bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan, dua. Dan yang ketiga, kuasa majlis tidak mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Maknanya kuasa majlis pun tak boleh lawan Dewan Perhimpunan. Okey. Kamu mula dah baca lagu. Cikgu saya tak faham lah cikgu buat apa ni. Okey. Macam ni cikgu mudahkan. Kamu tahu parlimen? Siapa tahu kat sana ada parlimen? Siapa tahu? Tak tahu, saya tak tahu. Okey. Dekat Malaysia ada parlimen kan? Tahu. Okey, Malaysia ada parlimen. Okey, dalam parlimen tu, dalam Dewan Perhimpunan tu, okey, ramai yang duduk di situ dan mereka akan buat dasar-dasar, buat undang-undang lah. Dan di kalangan mereka ada satu yang dipanggil Kabinet Menteri, iaitu menteri-menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri kita. Betul tak? Kan? Betul. Betul, menteri-menteri kita. So, Kabinet Menteri itulah sama seperti majlis. Sama seperti majlis. So, majlis ni sebenarnya kita kata apa tahu? Kita boleh labelkan dia seperti Kabinet Menteri. Kabinet Menteri tu apa cikgu? Menteri-menteri yang ada Perdana Menteri semua tu kan? Kamu tahu tak, menteri-menteri kita ni, macam Menteri Malaysia, dia buat apa?
dia jalankan tugas untuk melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Macam di Malaysia, menteri-menteri kita, dia akan buat kerja berdasarkan keputusan Parlimen. Maknanya Dewan Perhimpunan sama macam Parlimen lah. Jadi kalau katakan Parlimen kata apa? Okey, tentang kes COVID-19 ini, okey, kita akan laksanakan undang-undang COVID-19, iaitu sesiapa yang tak pakai face mask, sesiapa yang tak penjarakan sosial, sesiapa yang tidak scan MySejahtera akan dikenakan denda RM1,000. Jadi menteri-menteri tadi dia akan ambil tindakan itu. Siapakah menteri itu? Pertama, Menteri Kesihatan. Dia kan daripada Kementerian Kesihatan kan. Menteri Kesihatan akan ambil tindakan itu dan dia akan promote. Dia bagi tahu bahawa okey, semua rakyat perlu patuhi arahan ini. Okey, jadi sesiapa yang terkena COVID-19, sila kurung diri anda, sila kuarantinkan diri anda. Supaya COVID-19 tidak tersebar. Itu kerja siapa? Menteri Kesihatan. Kemudian polis pula. Polis bila dapat arahan daripada Parlimen bahawa akan menjalankan undang-undang COVID-19 ini, polis diberi kuasa untuk apa? Okey, polis kita ni polis. Polis telah diberi kuasa untuk kita nampak je sesiapa yang tak pakai face mask, kita terus keluarkan saman denda. Itulah dia majlis. Dan dalam negara kita itu dipanggil kementerian-kementerian. Iaitu pihak-pihak yang menjalankan dasar ataupun undang-undang. Nampak tak? Itu beza dia. Bukan beza lah, persamaan dia lebih kurang lah. Lebih kurang. Ya. Dan kemudian perlu dikuarantin. Maka satu lagi Menteri Pelajaran. Menteri Pendidikan dan Menteri Pelajaran terus ambil. Okey. Oleh kerana Parlimen dah bagi tahu akan ada undang-undang COVID-19, so kita tak boleh kena jara penjarakan sosial, maka kita perlu tutup sekolah. Tutup sekolah. Itu Menteri Pendidikan yang terima arahan dan dia buat kerja. Itulah dia Menteri Pendidikan. Maknanya apa? Semuanya telah diputuskan di Parlimen. Sama juga macam ini, semua perkara telah diputuskan di Dewan Perhimpunan. Majlis ini jalankan tugas. Yes. Jalankan tugas. Itu cara dia. Jadi, itu tentang majlis. Kemudian, magistrate. Kita lihat magistrate pula. Apa pula ni cikgu magistrate ni? Magistrate merupakan badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Dan magistrate sama dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran hari ini. Maknanya magistrate ini sama seperti kaki tangan kerajaan lah yang bekerja untuk kerajaan tu. So antara syarat keanggotaan magistrate ni adalah mestilah warga negara Athens. Dia ada 6,000 orang ahli. Ramai. Dan sebanyak 200 hingga 500 orang mereka adalah hakim. Ada hakim dan sebanyak 10 orang general tentera menganggotai badan ini. Dan kalau kita lihat, mereka lah merupakan kaki tangan kerajaan, kemudian melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis dan mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Baik, cikgu nak tanya kamu magistrate ni ibarat kaki tangan awam. Kaki tangan awam maknanya kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan So, bilangan dia ada lebih kurang 6,000 orang ahli. Maknanya 6,000 orang kaki tangan kerajaan. Kamu rasa banyak tak kaki tangan kerajaan tu 6,000 orang? Banyak tak? Banyak ke tak banyak? Banyak. Banyak kan? Kamu tahu tak kaki tangan kerajaan di Malaysia? Kaki tangan kerajaan di Malaysia ada berapa? Agak-agak anggarannya. Berapa agaknya? 1 million. 10,000. 10,000? 10,000? Lain?
30.000. 30,000. Okey, bagus. Baik. Untuk pengetahuan kamu, kaki tangan awam ataupun pekerja-pekerja kaki tangan kerajaan ini, kaki tangan kerajaan, okey, pada tahun 2018 dicatatkan, dikira semua bahawa kaki tangan kerajaan di Malaysia ni adalah sebanyak 1.2 juta orang. Bukan 10,000, bukan 100,000, 1.2 juta orang kaki tangan kerajaan. Serius, ini memang fakta betul. Ramai tak? 1.2 juta orang kaki tangan kerajaan. Dan itu memang termasuklah mak kamu, kau, iaitu apa tahu kaki tangan kerajaan ni? Yang doktor yang kerja kat hospital kan, doktor hospital kerajaan, yang jadi cikgu-cikgu kat sekolah tak kisahlah sekolah MRSM ke, SBP ke, sekolah harian ke, tu semua kaki tangan awam. Yang jadi polis, kaki tangan awam. Tentera, kaki tangan awam, kaki tangan kerajaan. Doktor-doktor, nurse, tu semua kaki tangan kerajaan. Jadi memang banyaklah 1.2 juta orang kaki tangan kerajaan seluruh Malaysia. Ini 6,000 sikit je ni. 6,000 ni sikit je ni. Beza sungguh dengan Malaysia. Ada 1.2 juta orang Memang banyak gila. Apa tugas dia orang? Mereka lah yang buat dasar-dasar yang telah diputuskan mengurus hal ehwal pendidikan. Contohnya macam siapa? Macam ketua polis negara kata apa? Kita telah menerima arahan daripada parlimen. Bahawa undang-undang COVID-19 akan kita akan kuatkuasakan. So ketua polis kata apa? Dia buat pengumuman bahawa sesiapa yang keluar tanpa face mask akan dikenakan denda RM1,000. Jadi, itu ketua polis negara. Ketua polis negara bagi tahu kepada semua anggota-anggota polis. So bila anggota polis terima arahan, nanti kalau siapa nampak, dendanya adalah RM1,000. So polis pun keluarlah menjalankan tugas. Pastikan orang semua pakai face mask. Siapa tak pakai face mask? Tak pakai face mask. Denda. Itu adalah kaki tangan kerajaan, polis. So mereka yang melaksanakan dasar-dasar itu. So kita dah belajar tentang Dewan Perhimpunan, iaitu kita kata kat Malaysia ni samalah macam parlimen. Kemudian kita dah belajar tentang adanya majlis. Majlis ni macam kabinet menteri. Kemudian kita ada magistrate. Magistrate ni macam kaki tangan awam. Dan satu lagi iaitu juri. Juri merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal berkaitan dengan keadilan. Kaitan dengan keadilan dianggotai oleh 101 hingga 1,001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. So perbicaraan akan diketuai oleh pengerusi dan fungsi juri adalah menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara dan kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. So juri ni sebenarnya kalau kamu pernah tengok dalam filem, pernah tak tengok dalam filem-filem filem-filem Amerika, iaitu berkaitan seorang itu akan masuk mahkamah, akan dibicarakan. So kiri kanan ni ada orang ramai yang sedang mendengar kes tu. Buang ke? Tak, orang ramai yang mendengar kes itu diorang yang akan mencatatkan. Itu dipanggil juri. Orang ramai yang kiri kanan tu yang sedang mengikuti perkembangan kes tu, itu dipanggil juri. Di Athens pun sama. Dia ada orang, dan orang itu adalah rakyat Athens yang mereka akan dengar. Mereka akan dengar tentang kes itu. Katakanlah ada seorang tu memang bersalah. Katakanlah dia bersalah, mencuri barang. Kamu telah didapati bersalah kerana kamu telah mencuri.
Apa pernyataan daripada kamu? Saya sebenarnya mencuri sebabnya saya tak makan lagi. Makan semalam je. Hari ni tak makan lagi. Jadi saya curi. Saya tengok ada kek, ada roti tu. Saya ambil lah makan. Kan? Kemudian dia nak kejar. Saya tak ada duit. Nak bayar, suruh bayar. Saya larilah. Kemudian kena tangkap. Dah kena tangkap. Itu kena masuk mahkamah ni. Jadi saya minta maaf lah. Itu contoh. Okey. Jadi okey. Jadi orang yang bersalah tu boleh kata apa? Dia boleh bagi tahu kepada juri-juri. So hakim akan tanya, okey, pengurusi akan tanya, okey, juri-juri macam mana? Juri macam mana? Juri-juri kata, bersalah ni, kamu mencuri ni, bersalah ni. Bersalah boleh merayu terus. Kepada rakyat Athens, saya minta maaf banyak-banyak. Saya curi roti ni sebab saya lapar. Jadi saya minta maaf lah kan. Minta maaf sangat lah. Lain kali saya tak buat lagi. Saya tak buat lagi. Please. Kan. Jadi itulah yang berlaku bersalah merayu. Jadi juri boleh kata, juri akan tengok balik. Okeylah. Lain kali kalau tak nak, kalau lapar tak makan, mai jumpa saya. Saya akan belanja makan kat kedai mamak. Okey, baik. Nanti saya tak buat lagi. Saya akan jumpa tuan ya untuk makan. Contoh. Macam tu. Jadi itulah fungsi juri. Okey. Jadi juri-juri pun kata, dia bagi tahu pada orang lain. Okeylah. Kali ni kita lepaskan dia, okey, kerana kita semua setuju, kita lepaskan dia. Lain kali jangan mencuri roti lagi ya. Jadi itulah fungsi juri. Memutuskan tentang sesuatu kes. Hari-hari juri kena belanja. Ya, tak apalah. Seorang tak apa. Kemudian takut nanti yang pesalah tu pula jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan, semalam saya mencuri. Kan, nak makan roti tapi sebenarnya ditangkap. Ada juri tu nak belanja. Dia kata jangan mencuri lagi. Dia nak belanja. Jom kawan-kawan kita makan kat juri tu, tempat juri tu. Juri pula tepuk dahi. Alamak. Aku ingatkan nak belanja dia je. Rupanya ramai lagi. Jadi, itu contoh lah kan. Contoh. Jadi, juri tugas dia memutuskan kesalahan itu. Memutuskan sesuatu kes. Jadi, kita lihat pada zaman Athens dulu, pengadilan ini, kalau pesalah tak mengaku, tak apa. Saya tak mengaku bersalah. Kenapa tak mengaku bersalah? Kerana saya sebenarnya bukan curi roti. Saya sebenarnya nak ambil dia punya plastik. Kan? Tapi roti tu dah dalam tu. Macam mana? Saya curi plastik je. Tapi roti tu kat dalam tu. Saya bawa lari plastik. Dengan roti-roti ikut sekali. Nak buat macam mana? Kan? So, dia ada banyak alasan dia. Kan? Jadi dia tak mengaku. Jadi macam mana ni? Sebenarnya dia nak curi plastik ni. Tapi dia tercuri dengan roti-roti. Sebab dalam plastik tu ada roti. Macam mana? Kan? Bukan salah saya. Saya nak ambil plastik. Plastik pun marah ke? Kan? Plastik kan 20 sen. Kan? Saya nak ambil plastik je. Roti tak apalah ambil balik. Kan? Jadi itulah yang berlaku yang sebenar. Okey. Baik. Kalau pesalah tak mengaku, maka akan dibicarakan lagi dan sehinggalah terbukti sama ada pesalah itu memang bersalah atau tidak. Okey. Baik. So kita lihat pada zaman Athens dulu, okey, pengadilan terletak di tangan warga negara. So pesalah akan merayu secara terus kepada warga negara dan kes-kes kecil akan diselesaikan di mahkamah tempatan. Kes yang lebih besar akan diselesaikan di mahkamah Athens. So kalau kita lihat ni, itulah perbezaan sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia. Di mana di Athens, okey, semua rakyat boleh join masuk dalam Dewan Perhimpunan untuk menyertai perhimpunan. Tapi kalau rakyat Malaysia kan tak boleh lah nak buat macam tu. Kan? Rakyat Malaysia ada 35 juta orang. Kalau 35 juta orang tu suruh masuk dalam parlimen, mau pecah parlimen tu. Kan? Jadi sebab itu kita tak pakai sistem tu.
Kita pakai sistem wakil rakyat. Di mana satu kawasan, okey, contohnya, okey, Aisyah Kini. Cikgu nak tanya kamu, Aisyah Kini, kamu sebenarnya tinggal di kawasan mana? Apa? Kamu tinggal di kawasan mana tu sekarang ni? Kawasan rumah. Ya, kawasan rumah, pandai tahu. Tahu. Tak pernah lagi orang tinggal di kawasan Reban Ayam. Kau bagi tahu kan? Kau tinggal di mana? Shah Alam ke? Meru. Meru Meru Kelang Kelang. lah. Meru Kelang, kita tahu ada wakil rakyat yang akan mewakili kawasan Meru. Ni dia lah yang duduk kat taman saya lah. Duduk kat taman rumah kau? Taman rumah saya duduk taman. Okey, duduk taman. Eloklah tu. Peduli rakyat ada kat depan rumah saya tu. Nampak tu. Taman. Bagus. Dialah mewakili rakyat. Kalau kita rakyat ni ada sebarang kesusahan, kita kena jumpa dia, bagi tahu dia. Kami ni nak usulkan supaya encik bawalah isu ini, isu iaitu parit ini tersumbat. Banyak sampah, jadi minta kepada kerajaan untuk buat kerja-kerja korek lah. Jadi dia akan bagi tahu. So dia lah wakil rakyat. Itu sistem di Malaysia. Okey. So itu di Athens demokrasi. Tapi bagaimana dengan Sparta? Kalau sebut Sparta, semua orang akan ingat, wow, Sparta. Sparta ni sebenarnya terkenal dengan ketenteraan. Sparta, sistem pemerintahan dan pentadbiran dia bersifat monarki terhad. Monarki raja. Okay, dan kalau kita lihat, terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta secara bersama-sama. Together. Bagi mengelakkan seorang daripada raja itu bertindak kejam. Dan kedua-dua raja itu datang daripada keluarga Eurypontes dan juga Aegeates. Yang ini tak perlu ingat lah. Tapi kamu kena ingat, ada 2 orang raja di Sparta. Dan urusan pentadbiran raja dibantu. Raja akan dibantu oleh sebuah dewan perhimpunan macam parlimen juga, dan juga majlis iaitu menteri-menteri. Dan Dewan Perhimpunan mempunyai 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai dilantik sebagai E-Force yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. So E-Force ini ialah function dia untuk pastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Dan majlis mempunyai 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun. Keahlian majlis seumur hidup. Inilah dia Sparta. Kita ada Sparta dan juga Athens. Jauh juga tu Sparta dengan Athens tu. Kan? Sebagaimana di Athens. Ini isu-isu sensitif. Macam Athens, sama je. Kaum wanita di Sparta tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Tak terlibat. Kehidupan masyarakat di Sparta berbeza daripada kebanyakan polis di Yunani ataupun negara kota di Yunani. Di Sparta, penekanan diberikan kepada disiplin ketenteraan. Kanak-kanak seawal 7 tahun. 7 tahun dan kaum wanita akan dilatih menjadi anggota tentera. Korang bayangkan kat Sparta, umur 7 tahun dah dilatih menjadi tentera. Korang macam korang dulu, umur 7 tahun kan, cakap pun pelat lagi. Mama nak roti kan, kita nak roti lah kan, kita lapar lah. Dia orang 7 tahun dah belajar ketenteraan. Korang 7 tahun pelat lagi. Apalah. Okey. Tapi sebenarnya kesian lah kan. Kesian 7 tahun apalah nak tahu kan. Tapi 7 tahun sekarang ni, ramai 7 tahun sekarang ni yang sebenarnya dah hebat dalam peperangan kan. Sebab mereka berperang dekat PUBG, dekat ML kan, Mobile Legend. 7 tahun dah main PUBG dengan Mobile Legend. Wah, dahsyat betul. Kan? Jadi ya betul. Jadi kaum wanita, kita lihat kesian juga kaum wanita di Sparta ni turut menjalani latihan fizikal, diajar berlari, bertinju, menari dan menyanyi di khalayak ramai. Malahan kaum wanita di Sparta tidak terkecuali dalam tugas mempertahankan negara.
Biasanya kaum wanita ni berumur daripada yang kecil, kanak-kanak tu, sampailah mereka dewasa. Sampai mereka dewasa. Ya. Sebab itu bersyukurlah korang semua tak hidup dalam zaman Sparta. Kalau korang hidup dalam zaman Sparta ni, tak merasalah nak kelas online. Kamu dah sibuk belajar macam mana nak gunakan lembing, gunakan pedang. Nasib baik korang hidup zaman sekarang ni. Bersyukurlah diberi peluang untuk belajar kan. So dalam hal ini, Sparta boleh dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Kerajaan yang mengamalkan prinsip tentera. Itu Sparta. Kerajaan ketenteraan. Nampak tu? Tentera Sparta sedang berperang. Disiplin ketenteraan amat penting lah di Sparta. So, kita lihat penekanan kepada aspek disiplin. Disiplin dan taat setia kepada negara kota menjadi asas perkembangan Sparta. Malahan aspek ini tertanam kukuh dalam kalangan warga negara Sparta. Warga negara Sparta sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatannya. Hebat orang Sparta. Orang Malaysia sekarang ni sanggup berkorban mempertahankan kekasihnya lah, cintanya lah, kan? Contoh macam lagu-lagu sekarang. Tak habis-habis nak berkorban demi cinta lah, demi wanita yang dikasihi lah, demi lelaki yang dikasihi lah. Cair tak telinga cikgu dengar. Itulah. Cair tak telinga. Apa dah, banyak benda lain lah. Why not buat lagu apa? Sanggup berkorban mempertahankan ibu dan bapa. Sanggup berkorban demi negara. Ini tak habis-habis pasal perempuan. Aduh, penatlah. Nanti korang buat lagu-lagu barulah. Kan? Boleh? Imran Imano buat lagu baru. Boleh Imran? Kan? Contoh lagu, tajuk-tajuk lagu kan. Goreng pisang di dalam seluar aku. Contoh. Ataupun apa? Di dalam seluar aku. Ya, ataupun bajuku di lehermu. Bajuku di lehermu. Kan okey. Bila masa pula bajuku di lehermu? Yalah bila PJ kan. Bila bersukan kemudian kena buka baju bagi kat kawan, kawan letak dekat leher. Tajuk lagu, bajuku di lehermu. Kan pelik je tajuk. Jadi buatlah benda-benda macam tu. Kan? Kan? Baik. So, kita lihat Sparta. Okey. Sparta selalu terbabit dalam peperangan. So, antara peperangan antara Sparta dengan Persia. Persia ni Parsi tahun 490 sebelum Masihi hingga 449 sebelum Masihi. Pada tahun 480 sebelum Masihi, Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis. Sebab Sparta ni menekankan disiplin dan taat setia. Dan ini boleh menjadi contoh kepada pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang. Jadi sepatutnya kalau kita lihat sumbangan tamadun Yunani, kalau kita lihat sumbangan tamadun Yunani terutamanya dalam sistem demokrasi akan terus kekal dalam sejarah dan tamadun manusia. Sebagai pengasas demokrasi, kehidupan di Athens menekankan aspek kebebasan, hak warga negara dan pemikiran terbuka. Selain itu, negara kota Sparta juga turut beri penekanan kepada disiplin ketenteraan dan semangat patriotik setiap warga negara, sama ada lelaki atau wanita, dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Maka, dengan itu, tamat bahagian Yunani. Tamat bahagian Yunani. Secara kesimpulannya, Yunani ini, kalau kita secara kesimpulannya lah, tamadun Yunani ini terkenal dengan sistem pemerintahan. Iaitu, kalau nak ukur balik, nak ingat balik, bermula dengan monarki. Monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga yang terakhir, demokrasi. Dan ada Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan adalah macam parlimen negara kita. Dan Dewan Perhimpunan tu di bawah tu ada 3 lagi, iaitu ada
majlis, kemudian magistrate dan juga juri. Dan ada tugas dia masing-masing. Dan itu berlaku di Athens, di Sparta, iaitu mereka menekankan kepada latihan disiplin ketenteraan. Dan untuk menyemai semangat patriotik, iaitu cinta akan negara. Okey, baik. Cikgu buka peluang kepada soalan untuk bertanya apa sahaja berkaitan dengan tamadun Yunani. Silakan, nak tanya apa-apa? Tak. Entah. Peliknya tajuk. Tapi betul kan, kalau kita lihat lagu-lagu sekarang kan, kan lagu Melayu lah, tak kira lagu Melayu ke, lagu orang putih ke kan, sikit-sikit kan, putus cinta lah, lagu sedih lah kan, kan. Tak ada lagu gembira, bagi lagu-lagu gembira sikit, betul tak? Contoh macam tajuk lagu gembira kan, apa? Ye, aku dah siapkan homework. Kan tajuk lagu kan best. Ye, aku dah siapkan homework. Ataupun ataupun homeworkku di jarimu. Homeworkku di jarimu ke kan. Homework habislah dia. Saya pandai sejarah Zara kan. Kan. Okey, sejarahku sejarahmu jua. Contoh kan, sejarahku sejarahmu jua. Okey. Baik. Sebelum tak ada apa-apa soalan, cikgu nak tanya. Okey, ini soalan cepu cemas. Cepu dan cemas.